Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Razi Ahmad dan anda sedang menonton Sarawak Decides. Sarawak Decides membawakan kepada anda kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak yang akan datang. Inilah dia Dun N2 Tasik Biru. Sedikit latar belakang mengenai Tasik Biru yang saya ingin kongsikan kepada anda. Tasik Biru terletak di Bandar Bau. Tasik ini mempunyai air yang seakan kebiru-biruan yang juga merupakan sebuah tasik buatan manusia yang berasal dari perlombongan emas yang sangat terkenal pada satu ketika dahulu. Tasik Biru terkenal dengan jolokan Pekan Emas Sarawak yang terletak di bahagian Bau. Ini kerana pernah satu ketika dahulu Tasik Biru telah dikeringkan untuk tujuan menggali emas oleh sebuah syarikat negara asing kerana tasik ini menyimpan emas yang paling cantik serta paling berkualiti di dunia. Namun setelah mendapat bantahan daripada penduduk tempatan, akhirnya pada tahun 1998 air telah diisikan semula ke dalam tasik ini dan kerja-kerja melombong dengan rasminya ditutup. Berikutan daripada peristiwa tersebut, proses pemendapan berhenti dengan serta-merta. Dun Tasik Biru dari sudut sejarah perwujudannya pula, seperti yang anda lihat pada paparan infografik ini, kawasan pilihan raya Dun Tasik Biru telah diwujudkan pada tahun 1977. Dun ini mula bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak pada tahun 1979 dan kali terakhir ia dipertandingkan adalah pada tahun 2016 menjunjung Datuk Henry Ginep. Untuk pengetahuan anda, Dun Tasik Biru merupakan salah satu daripada 8 kerusi bidayu mewakili gabungan Parti Sarawak GPS. Kerusi Tasik Biru pada PRN 11 pula telah menyaksikan pertembungan di antara Harry anak Ginep mewakili Barisan Nasional BN dan Mordi anak Bimol mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP. Dan kemenangan berpihak kepada Harry anak Ginep dengan undian sebanyak 6,922. Kerusi Tasik Biru pada PRN 11 mempunyai 17,041 pengundi berdaftar di mana 75.1% daripadanya keluar mengundi. Manakala jumlah kertas undi ditolak ialah sebanyak 197. Dan Harry anak Ginep menang dengan majoriti undian sebanyak 1,288. Seterusnya, mari kita lihat biodata Datuk Henry anak Ginep. Datuk Henry Ginep merupakan anak kelahiran kampung Tanjung Bowang, Bau, berbangsa Bidayuh dan dilahirkan pada 21 Oktober 1967. Pertama kali beliau ikut bertanding di Dun Tasik Biru ini adalah pada pilihan raya yang lepas, iaitu PRN 11 tahun 2016. Bermakna pada PRN yang lepas merupakan penggal pertama pentadbiran beliau di Dun Tasik Biru. Beliau juga merupakan naib Presiden Parti Demokratik Progresif PDP yang kini mewakili gabungan Parti Sarawak GPS. Personaliti Datuk Henry Ginep dikatakan seorang yang sentiasa mengambil berat tentang pelajaran dan isu-isu pendidikan. Dan selain itu, personaliti mesra beliau juga disenangi rakyat di Dun Tasik Biru. Seterusnya, saya ingin kongsikan pula antara perkembangan yang dapat kita lihat di Dun Tasik Biru yang terletak di bahagian Bau ini. Antara fokus pembangunan di Dun Tasik Biru ialah untuk memastikan rakyat di kawasan tersebut menikmati kemudahan asas yang sempurna. Isu tekanan air rendah di beberapa kawasan menyebabkan penduduk mengalami masalah mendapatkan bekalan air.
Masalah tekanan air rendah ini tidak hanya berlaku di kawasan seperti Jagoi dan Singai, tapi juga berlaku di Pekan Bau yang dikatakan berpunca daripada pertambahan penduduk kerana bekalan air sedia ada tidak mencukupi untuk menampung jumlah penduduk yang semakin meningkat. Bagi mengatasi masalah ini, paip untuk tangki takungan air konkrit di puncak Bukit Sebuku sedang dalam proses akhir pembinaan dan pemasangan. Terdapat 2 loji besar di takungan Sebuku ini yang mampu menampung 7 juta liter air untuk disalurkan kepada seluruh rakyat di kawasan Bau. Manakala kerja-kerja pembinaan Bau Water Treatment Plant di loji pemprosesan air terawat di Kampung Pengkalan Melayu, Bau juga sudah dilaksanakan di mana sebuah tangki besar menampung 51 juta liter air bakal menyelesaikan masalah bekalan air untuk penduduk di kawasan Bau sehinggalah ke Lundu. Perkembangan dan perancangan lain untuk rakyat kawasan Dun ialah projek untuk membangunkan Bau dalam tempoh 10 tahun akan datang di bawah inisiatif Greater Bau. Inisiatif Greater Bau telah dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 31 Disember 2020 sebagai salah satu usaha membangunkan kawasan di Dun Tasik Biru. Pelan induk Greater Bau ini meliputi kawasan dari Kampung Lidah Tanah di bawah kawasan Batu Kitang, Serikin, Jagoi dan Singai di bawah wilayah Tasik Biru, Siniawan, Tondong, Buso, Krokong, Pangkalan Tebang dan Gumbang di bawah daerah Serembu. Pembangunan yang bakal dinikmati oleh penduduk di sini sudah semestinya bakal menjadi tumpuan pelancong. Bukan itu sahaja, ia termasuk pembinaan Muzium Perlombongan Emas, Taman Bau serta Tasik Biru Resort City. Seperti yang anda sedia maklum, Bau pernah mempunyai sejarah perlombongan emas selama 200 tahun yang menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu aktiviti ekonomi masyarakat di sini. Dan menerusi inisiatif Greater Bau, pembangunan pelancongan yang dipacu oleh pembinaan Muzium Perlombongan Emas itu akan meningkatkan pelaburan dan memberi nilai tambah kepada sektor pelancongan serta akan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan dan kegiatan ekonomi di daerah ini. Pembangunan dalam inisiatif Greater Bau ini tidak hanya tertumpu di Pekan Bau tetapi secara menyeluruh yang akan dinikmati oleh semua kaum di daerah Bau termasuk Bidayuh, Cina dan Melayu. Manakala pembinaan Tasik Biru Resort City merupakan antara tarikan terbaharu di kawasan Tasik Biru. Pembinaannya terdiri daripada hotel, chalet dan restoran terapung, kerusi kabel merentasi Tasik, kawasan persiaran sekitar Tasik dan taman untuk orang awam sekaligus akan melengkapkan pelan pembangunan projek muzium. Projek berkenaan pastinya menawarkan banyak peluang pekerjaan dan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut selain menjadikan kawasan ini salah satu destinasi terbaharu dalam industri pelancongan. Seterusnya, tarikan lain yang ada di Dun Tasik Biru ialah Madu Lebah Kelulut. Kerana Dun Tasik Biru terkenal dengan pengeluaran madu lebah kelulut. Madu kelulut ini boleh didapati di Rainbow Farm milik Encik Rapoi Sido, di mana ladang madu kelulut ini telah ditubuhkan sejak tahun 2016, terletak di Kampung Stas Bau iaitu kira-kira 60 km dari Kuching. Terdapat 230 koloni lebah kelulut di Rainbow Farm ini yang menghasilkan madu untuk pasaran tempatan. Ladang madu kelulut ini juga menjadi tempat kunjungan ramai pengunjung luar yang ingin melihat sendiri dan mempelajari cara-cara ternakan kelulut. Peternakan madu kelulut ini telah menjadi antara punca pendapatan segelintir pengusaha yang berniaga secara kecil-kecilan bagi menambah pendapatan keluarga. Kerajaan juga telah menyediakan pelbagai inisiatif dan bantuan seperti bantuan kewangan, latihan dan khidmat nasihat dalam usaha menggalakkan penduduk kampung di Dun Tasik Biru untuk menceburi bidang perniagaan. Sekian sahaja mengenai Dun N2 Tasik Biru yang dapat kami kongsikan kepada anda. Saya Razi Ahmad untuk Sarawak Decides. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya negeri ke-12 di Sarawak.